Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. نهرت النبي مصطفى رسول الله وآله وصحبه الكرام لأمثال خير ولي الصالحين. Astaghfirullahaladzim. 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 إلى هرة من صبر الفاتحة. الحمد لله مالك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. بسم الله رب العظيم ورسوله الكريم ملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قلبي لي قلت سنتي أذكني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله حسن قدير. Soal 5. Soal 5. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال تعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Firman Allah Ta'ala, dan hendaklah ada dari kalangan kamu satu umat yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh dengan ma'ruf dan menegah dari yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang berjaya. Dalam Al-Quran Allah perintahkan umat Nabi SAW ada satu kumpulan yang mengajak kepada kebaikan, itu dakwah, dan menyuruh dengan yang ma'ruf dan menegah dari yang mungkar. Dan mereka itu adalah orang berjaya, kata Allah. Wa ulaikum muflihun. Maksudnya Al-Imam Abdullah Al-Haddad memasukkan ayat Quran ini di dalam mukadimahnya sebagai menyokong penulisannya, kerana Al-Imam Haddad Muhammad dia menulis
Allah SWT. Dia menulis risalah ini kerana katanya dia ingin menjunjung perintah Allah SWT dan Rasulnya. Kerana Allah yang perintahkan kita mengajak kepada kebaikan dan menyuruh dengan yang ma'ruf dan menegah dari yang munkar. Maksudnya isi kitab ini ada suruh buat baik, ada cegah buat munkar, dan ada Allah SWT ada cegah buat baik dan ada cegah buat munkar dan suruh buat baik. Dan kitab ni isi dia, kerana Ali Muhaddad nak beramal dengan ayat Quran ni Dan apa kelebihan orang yang duk suruh buat baik, ajak orang buat baik, dakwah, suruh buat baik, cegah yang munkar. Kelebihan mereka ini Allah kata dalam Quran, ulaika humul muflihun. Mereka itu dah orang-orang yang berjaya. Hidup kalau nak berjaya, mati pun nak berjaya, kita kena ajak orang buat baik dan cegah orang buat munkar. Allah SWT. Kita kata macam mana nak suruh orang buat baik, cegah orang munkar? Kita bukan tok guru, bukan ustaz, bukan pendakwah. Allah SWT. Allah suruh kita buat baik, Allah suruh ajak kita buat baik, cegah daripada kemungkaran. Jangan kita faham bahawasanya yang ni kita tak terlibat, kerana kita bukan ustaz, kita bukan pemerintah, kita bukan polis. Sebenarnya Allah SWT mengajak kepada kebaikan, menyuruh kebaikan dan cegah kemungkaran. Yang ni semua kita boleh buat. Allah SWT. Sekurang-kurang kita ajak dan kita suruh keluarga kita, sekurang-kurang. Allah SWT. Kalau yang haram, kena kata haram kat anak-anak kita, ke keluarga kita. Yang baik kena kata baik. Allah SWT. Yang baik galakkan lagi. Kalaulah kita pakat buat baik, suruh buat baik dan cegah yang munkar, kelebihannya ialah ulaika humul muflihun, berjaya. Kalau Allah kata orang tu berjaya, siapa nak gagal dia pun tak boleh. Allah SWT. Dan umat Islam itu sentiasa akan berjaya selagi mana dia pada suruh buat baik, cegah yang munkar. Tapi hati-hati, ini akhir zaman. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sabda, di akhir zaman nanti Allah SWT, para sahabat ni waktu zaman sahabat, para sahabat sangat kuat suruh buat baik, cegah munkar, suruh buat baik, cegah munkar. Kuat, mereka kuat, rajin, mereka bersungguh dalam mencegah kemungkaran dan suruh yang ma'ruf, yang baik. Tetapi kata Nabi SAW, wahai sahabatku, nanti akan datang satu zaman yang orang dah tak cegah yang munkar dan tak suruh yang ma'ruf. Allah SWT. Kata para sahabat, bagaimana boleh jadi macam tu ya Rasulullah? Macam tu sekali noh zaman tu noh. Orang dah tak mau dah suruh yang baik dan cegah yang buruk, tak mau dah. Masing-masing kata, biarlah apa ni jadilah. Yang penting aku boleh makan kenyang sudah, boleh tidur selesa cukup. Anak aku nak keluar dengan siapa ke, bini aku nak pakai tudung ke, Allah, kawan aku nak cakap hina agama ke, aku tak mau ambil tahu. Pergi kat depa, anji boleh makan sudah, boleh tidur elok sudah, boleh pergi sana sini sudah. Akan datang sezaman, kata Rasulullah, orang tak cegah yang munkar dan orang tak suruh yang baik. Sahabat terkejut, oh ada zaman macam tu wahai Rasulullah? Kata Nabi, kamu heran? Ada yang lebih teruk pada tu. Kata Rasulullah, akan ada satu zaman nanti, Allah SWT, orang suruh yang munkar dan cegah yang ma'ruf. Itu lagi teruk, kata Rasulullah. Akan mai satu zaman, jahat orang suruh, baik orang cegah. Oh baik tak boleh buat, tak boleh ni tak boleh lagi jangkit apa semua. Kalau yang buruknya boleh, itu boleh, tak apa, itu selamat. Kalau yang baik tak selamat. Maksudnya apa? Akan datang satu zaman orang cegah yang baik dan suruh yang munkar. Dan kita duduk zaman tu. Bahkan kata Rasulullah, pada zaman itu baik dipandang munkar, munkar dipandang baik. Lagi teruk. Perkara munkar jelas maksiat, haram dan sebagainya. Takut kucing ya. Okey. Senang amat.
Jadi macam tu Kita sedang duduk di zaman tu. Macam tu Dan hendaklah dari kalangan kamu satu umat yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh dengan yang ma'ruf dan menegah dari munkar, dan mereka itulah orang berjaya. Dan firman Allah Ta'ala, serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ini cara nak membawa orang, nak mengajak orang pada Allah, hendaklah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan firman Allah Ta'ala, dan ketika Allah mengambil perjanjian orang-orang yang diberikan kitab, sungguh kamu menerangkannya kepada manusia dan tidak aku menyembunyikannya. Maksudnya Allah tak bagi kita sembunyi kitab ataupun ilmu yang Allah kurniakan kepada kita. Allah SWT. Tambah-tambah ni akhir zaman, siapa yang tahu benda tu salah, dia kena cakap, dia kena jelaskan balik. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW, hadis ini kitab Sabilul Dikar disebut, di waktu zaman orang dah pandang baik tu buruk, buruk tu baik, zaman kemungkaran terlampau banyak, orang telah bercakap agama yang salah, sesat, seleweng dan sebagainya, fahaman agama, maka orang yang ada ilmu waktu tu dia kena zahirkan diri dia. Siapa tak cakap, tak zahirkan diri, dia dikira menyembunyi apa yang telah diturunkan oleh, apa yang diturunkan kepada Rasulullah, iaitu wahyu. Itu zamannya Terus dan firman-Nya Ta'ala kepada Nabi-Nya, katakanlah ini jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas hujah yang jelas hati aku dan orang yang mengikutku. Terus kita laju-laju sikit sebab kita masih mukadimah. Kita habiskan mukadimah kalau boleh ni. Panjang mukadimah ni. Terus lagi. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Muhammad, la yuballighi syahidu minkumul ghaib farubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamilin fiqhin laysa bifaqihin. Wa qala alaihi salatu wassalam, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salih yad'u lahu. Qala alaihi salatu wassalam, ajadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu yub'athu yawmal qiyamati ummatan wahidah. Allah selamat. Okey ya. Saya baca sampai bawah hadis. Okey ya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah menyampaikan orang yang hadir dari kalangan kamu kepada orang yang tidak hadir. Ini dari dalil yang Imam Haddad letak menunjukkan dia ingin menulis kitab ini kerana apa? Ada suruhan daripada Al-Quran dan daripada hadis. Dan Imam Haddad juga nak kita ambil berat untuk menyampaikan ilmu. Kita mengaji darsa ni, Al-Ustaz ni, dari bulan 1 lebih kurang, ujung bulan 12 atau bulan 1 sampai bulan 4 lah ni kan. Bulan 4 kita dah khatam 3 kitab dah. Kitab Risalah Al-Jami'ah, kitab Dzakirah Musyarafah, kitab Adab Suluk Murid. Baca lagi kat orang, ajak lagi orang, ajak baca balik. Kita dah ngaji, baca balik. Duduk di rumah kita ke, ataupun kita ada Facebook kan, ada grup WhatsApp kan, ambil poin-poin dalam Adab Suluk Murid, dalam Risalah Jami'ah ke, dalam Dzakirah Musyarafah yang kita mengaji tu, ada doa penting dalam tu, tulis balik, sebar pada orang. Sebab Al-Quran suruh, hadis suruh, sampaikan, tapi kita duduk diam. Paling kurang tak boleh nak tulis dalam Facebook dan sebagainya, cakap kat suami kita, cakap kat anak kita, walaupun dia tak mau dengar. Allah SWT. Ada setengah orang, dia buka radio, dia tak dengar pun, biar buka bagi dengar macam tu. Allah SWT.
Dia tak pandang pelik pun kepada radio tu kan. Dia tak marah pada radio tu. Duk cakap dia tak dengar. Radio cakap buka macam tu, orang masa dia tak peduli pun buka. Kita biar lagi kita ni kena bercakap. Kalau orang boleh dengar radio yang tak ada manfaat tu duk cakap mampu tu, kenapa dia tak boleh dengar dengan kita nak cakap ilmu? Cakap saja. Cakap saja. Kita harap ada waktu-waktu kita cakap, ilmu tu masuk dalam hati orang tu. Allah SWT. Tak ada. Tak. Okey Dia pun suka main waktu kuliah. Tak kuliah kalau tak main duduk kat sini. Heran juga mungkin nak ngaji ya. Tapi tak mukallaf ni, tak boleh ngaji. Nak ngaji pula duduk depan. Duduklah belakang-belakang sikit ngaji. Tak apalah, macam tu lah. Mungkin dia perasa rahmat kot nak majlis ilmu. Okay, jadi Allahumma salli Muhammad. Sampaikan. Cakap saja. Jangan risau orang tak dengar. Allahumma salli Muhammad. Cakap saja. Apa yang kita dah mengaji, kitab apa yang kita khatam, jangan kita tutup kitab tu macam tu saja. Sampaikan apa yang kita telah mengaji, yang kitab yang kita telah khatamkan, dan kita yang tengah kita mengaji. Sampaikan, tulis. Daripada kita tulis cerita pasal kita masak apa, kita kongsi hanya itu dan ini benda dunia, lebih baik kita ada selit juga kalam-kalam ulama ataupun ilmu-ilmu yang kita telah pelajari. Itu menyebabkan ilmu kita makin mantap dan makin kuat hati kita untuk beramal. Ya, hendaklah menyampaikan orang yang hadir dari kalangan kamu pada orang yang tidak hadir. Maka berapa ramai penanggung ilmu yang membawa kepada orang yang lebih pandai darinya, dan berapa ramai penanggung ilmu bukan orang yang benar-benar pandai. Maksudnya apa? Berapa ramai orang yang menanggung ilmu itu dia bawa kepada orang yang lebih pandai darinya. Maksudnya apa? Dia sampaikan ilmu dia. Allah SWT. Allah SWT. Dan berapa ramai penanggung ilmu bukan orang yang benar-benar pandai. Maksudnya ada orang tak pandai lah. Maksudnya tak pandai di sini adalah tidak faqih, tidak faham. Okey. Sabda Nabi SAW, siapa yang mengajak kepada petunjuk adalah baginya daripada ganjaran seumpama ganjaran orang yang mengikutnya, tidak kurang demikian itu dari ganjaran-ganjaran mereka sedikit pun. Okey ya. Maksudnya apa? Siapa yang mengajak kepada petunjuk adalah baginya daripada ganjaran seumpama ganjaran-ganjaran orang yang mengikuti, tidak kurang sedikit tidak kurang demikian itu dari ganjaran mereka sedikit. Maksudnya apa? Orang yang ajak orang buat baik, ajak orang buat baik ataupun orang buat baik sebab ilmu yang dia bagi tu, selagi mana orang tu buat, pahala dapat kita. Kita ajak orang sembahyang, kalau orang tu sembahyang 50 tahun, sembahyang hidup dia semua 50 tahun, pahala sembahyang dapat kita. Kita ajak orang Quran, orang tu boleh baca Quran, dia baca Quran sampai mati, dari kecil sampai mati, daripada kecil sampai mati kita dapat pahala tu. Kalau dia baca Quran sehari 1000 pahala, kita sehari 1000 pahala, walaupun duduk saja kita tak baca Quran hari tu. Ini pentingnya ajak orang buat baik, ajak orang ilmu, penting sangat-sangat. Kita kata macam mana pula dia buat pahala, pahala dia dapat kat kita, itu pahala dia pun tak kurang. Dua ada juga teknologi di akhir zaman boleh fahamkan kita. Allah buat teknologi kecanggihan di akhir zaman ni untuk kita faham tentang kuasanya, tentang hadis nabinya. Allah SWT. Contoh hadis ni, Nabi kata siapa ajak orang buat baik, orang tu buat, dapatkanlah pahala dia buat baik kan. Pahala dapat kita sebab kita ajak. Kalau ada sembahyang jemaah 27 pahala, dapat kita. Kalau kita tak pergi sembahyang jemaah, dapat kita. Allah SWT. Macam mana yang kita dapat pahala dia, tapi pahala dia ada juga, tak kurang. Ini kita boleh fahami dengan yang kita selalu buat, iaitu copy dan paste. Copy dan paste. Kita copy tu kita ambil hak orang tu, kita paste kepada kita, hilang tak dia? Tak hilang sikit pun. Dan sama ada hak kita paste ni, hak kita ambil kat dia, sama. Copy paste itulah yang dimaksudkan hadis Nabi SAW. Copy paste. Itu teknologi akhir zaman memahamkan kita kepada hadis Nabi SAW. Kita suruh dia buat baik, dia buat baik.
pahala dia dapat pada kita, tapi pahala dia tak kurang, banyak tu juga. Padahal dapat kita pahala dia buat tu, tapi dia ada juga. Itulah copy paste. Allah copy pahala orang tu paste pada kita, akhirnya dia dapat sama, kita dapat sama. Itu hadis Nabi SAW. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, kata Rasulullah, Dajjal itu dia hidup selama 40 hari, sehari sama setahun, hari kedua sama sebulan, hari ketiga sama seminggu, hari keempat macam hari-hari biasa, dan dia pergi pada semua tempat, semua kampung, semua negeri, dan dia bergerak itu seperti mana awan yang ditiup angin. Dajjal bergerak. Macam mana kita kata Dajjal gerak macam mana? Mungkin pakai jet. Sebab Nabi kata dia bergerak, laju dia tu bergerak tempat-tempat di udara tu macam awan yang ditiup angin. Mungkin pakai jet. Okay, Dajjal ada jet, Allahu'alam. Itu singkapan-singkapan hadis akhir zaman. Hakikatnya kita kena tengok apa akan berlaku nanti, macam mana Dajjal bergerak. Okay, ya. Allah, senang amat. Kalau dia pakai jet, memang dia sempat lah pergi merata laju. Okey, Allah, senang amat. Di antara hadis akhir zaman yang boleh singkapkan dengan teknologi apa? Hadis riwayat Tabrani ke Imam Tirmizi. Allah, senang. Tak ada nak kunci tadi. Okey, jadi di antara hadis yang boleh singkapkan dengan teknologi apa? Yang menunjukkan ada teknologi nanti di akhir zaman. Banyak hadis yang Nabi cerita tentang teknologi akhir zaman. Di antaranya kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti akan datang suatu zaman, satu masa yang di masjid-masjid itu suara akan ditinggikan. Irtafa'atul aswat fil masajid. Irtafa' al aswat fil masajid. Nabi kata apa? Nanti akan datang suatu zaman diangkat, ditinggikan, dibesarkan suara di masjid-masjid. Kata ulama, Nabi menyingkap, Nabi telah nampak, diberi ilmu oleh Allah tentang akan ada teknologi akhir zaman, iaitu speaker-speaker mic di masjid menyebabkan masjid akan bunyi suara deras, diangkat suara lebih tinggi. Itu hadis Nabi SAW. Itu dikaji oleh Al-Habib Al-Adni, kata dia itu hadis yang Nabi menceritakan tentang teknologi akhir zaman, kemajuan akhir zaman. Zaman Rasulullah suara teratur saja, baca teratur saja, ngajak teratur saja. Tapi di akhir zaman suara akan dibesarkan, ditinggikan, kata Rasulullah dalam masjid. Maksudnya apa? Speaker lah, ditinggikan. Okey, ya. Maksudnya okey. Teknologi. Macam hadis yang kita baca petang ini, kata Rasulullah, orang ajak orang buat baik, dia tunjuk orang buat baik. Contoh, ibu-ibu, cik-cik kita, kak kita semua sini kah? Ayah kita, abang kita semua, contoh, ikuti online termasuk, orang yang duk tag orang. Kalau online, dia pun suka tag orang. Tapi saya tak pernah lah buat tag, saya tak erti macam mana nak tag dia, macam mana nak beri nama. Beri nama, orang tu lagi kenapa dia panggil, ya. Okey, orang tag ataupun share, yang ni termasuklah hadis ni. Ini dikira menyampaikan ilmu, kita dikira pendakwah. Bukan hanya ustaz ataupun orang alim yang ajak untuk dia pendakwah, dia menolong agama ni. Tak, kita yang ikut online dan tag ataupun share termasuk juga Allah, pendakwah dan juga menolong agama Allah SWT. Bahkan ramai mana orang ikut kuliah kita, ataupun ramai mana orang tengok yang kita share, yang kita tag dan sebagainya, pahala dapat pada kita. Contoh, kita share dalam Facebook kita, 100 orang tengok, kita share kat Facebook kita, 100 orang tengok. Kalau lah seorang tu dapat 1000 pahala, 100 orang tengok apa? 100,000 lah. Tidak, 100,000 pahala dapat senang kan? Itu baru kuliah roha asap, sagi malam pula, pagi esok pula, share. Orang dapat 100,000, orang buat dapat 100,000, kita pun dapat 100,000, sama saja. Kenapa? Allah copy pada orang tu dan Allah paste pada kita. Itu bahasa ni lah, bahasa kemajuan alat-alat yang ada lah. Sebab dia tu buat pahala dia dapat pada kita, tapi tak kurang pahala dia, banyak tu juga. Macam tu sebab tu jangan pandang rendah amalan ni. Amalan ajak orang mengaji, ajak orang semayang, peringat orang waktu semayang. Setengah orang tu peringat orang tu semayang,
Dia bijak nak cari pahala. Nah dekat waktu sembahyang dia peringat lawan grup dia. Hari ni masuk waktu subuh pukul ini, zuhur pukul ini, sekian. Ada orang macam tu pandai. Selagi orang sembahyang sebab apa? Sebab tengok waktu tu. Oh zuhur. Orang tengok waktu tu orang sembahyang. Berapa ribu orang sembahyang sebab dia abang waktu tu, maka dia dapat pahala. Macam Bilal tu azan tu, pahala cukup banyak. Kenapa? Semua orang dengar dan semua orang sembahyang tu pahala semua penuh dapat pada dia. Kalau hari Jumaat lagi pahala besar. Kalau 1000 orang main sembahyang Jumaat, 1000 pahala Jumaat dapat kat Bilal. Dapat kat siap yang buka pagar. Kerana tanpa dia buka pagar orang tak boleh masuk. Orang yang ajak itulah yang akan dapat keuntungan yang sangat besar. Okey. Lah ni hak kita dah buat amal ni, dakwah dan sebagainya, balik ilmu, semua pahala dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pahala dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi adalah orang pertama yang mengajak, Nabi menyuruh dan sebagainya. Ya. Terus. Orang-orang tarim ni boleh test, boleh try lah. Kita boleh buat di Malaysia. Kalau kita nampak orang tarim, mereka nak amal hadis ni, mereka buat apa? Di Kuala Tarim ni kita tengok motor mereka, kereta mereka, Allah sesenap, ataupun di kedai mereka, di lorong-lorong mereka tulis kat kereta belakang tu, kat belakang tu mereka tulis apa? Man yuhibbun nabi salli ala nabi. Siapa cinta pada Nabi, selawat ke atas Nabi. Dia tulis belakang kereta dah. Dia tulis kat plate belakang motor dia tu. Bila kita duduk kat traffic light, tak senang kan. Bila kita duduk kat traffic light, tak senang kan. Kita berhenti belakang kereta dia atau motor dia, kita mesti tengok. Di Malaysia kita baca plate dah lah. Di sana plate kita baca, tapi ada dekat plate tu letak apa lah? Sallu ala Nabi, selawat ke atas Nabi. Ataupun dia letak siapa cinta pada Nabi, selawat ke atas Nabi. Kan kita nak cinta Nabi, kita rasa tak gamak lah, tak selawat lah. Selawat. Tak ada nak kurung lepas tadi. Simpan. Dah tekan tak kalau. Suka pamerkan diri ni, tak boleh viral. Tak elok. Sure. Tak apa, dia tak takut lah. Tak apa. Tak kalau. Tak takut lah. Belakang apa? Kurung. Jadi macam tu. Jadi boleh saja kita buat design sikit, pilih kedai-kedai print ke, abang dia saya nak buat satu, nak pelekat cermin belakang ni, satu kata-kata apa? Siapa cinta Nabi, selawat kata Nabi. Ataupun hari ni dah selawat ke, jom selawat. Atau apa saja. Ada setengah motor tu saya tengok, dia tulis apa? Dia tulis mohonlah istighfar pada Allah. Dia tengok, astagfirullah. Jadi depa kenapa buat begitu? Kerana kalau kita istighfar sebab tulisan dia kat kereta atau motor, tulisan dia suruh selawat tu, kita selawat, dia dapat. Kalau dia naik kereta, belakang dia tu dah satu kereta dah dia tengok, satu kereta dah selawat, senang dia dapat pahala. Orang selawat, pahala dapat kat dia, dan tak kurang pahala orang yang selawat. Jadi itu kesungguhan orang tarim nak amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak dapat sentiasa pahala, tak mau terlepas pahala. Kita dah buat apa? Kita dah buat apa untuk kita dapat amal hadis ni? Kena buat lah. Okey. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang mengajak kepada kesesatan adalah di atasnya daripada dosa seumpama dosa-dosa orang yang mengikutinya, mengikut sesatnya tu. Tidak kurang demikian itu dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Ajak buat baik, pahala orang buat baik dapat kita. Ajak orang buat benda tak elok, kesesatan, selagi orang tu buat, semua dapat dalam saham kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menunjuk ke atas kebaikan adalah baginya daripada ganjaran seumpama pelakunya. Terus, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seorang anak Adam mati, putuslah amalannya, melainkan dari 3: sedekah jariah, ataupun ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh
yang berdoa baginya. Dan sabda Nabi SAW, yang paling pemurah daripada kamu selepas aku adalah lelaki yang pandai satu ilmu, maka dia menyebarkannya, dibangkitkan dia di hari kiamat kelak sebagai satu umat, hal keadaan dia sendirian. Allah SWT, apa maksud ni? Okey ya. Qala Aisyah ajadukum ba'di rajulun. Okey, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah SWT, orang yang paling pemurah, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu. Orang yang paling pemurah selepas aku, siapa? Seorang yang dia ada ilmu, dia menyebarkan ilmu dia. Itu orang paling pemurah sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahidah. Dan dibangkitkan nanti di akhirat, dia akan dibangkitkan nanti di akhirat sebagai suatu umat yang wahidah, ummatan wahidah, umat yang satu. Ini apa nanti kita rujuk tengok macam mana. Kata Nabi SAW, makhluk Allah semua mereka berselawat ke atas guru yang mengajar manusia. Ini kelebihan orang yang mengajarkan ilmu. Al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasil khair. Hadisnya tu maksudnya apa? Makhluk Allah semua mereka berselawat ke atas guru yang mengajar manusia dengan kebaikan. Hatta hitanul ma', sehingga kan ikan-ikan di laut semua selawat ke atas tok guru mengajak. Kalaupun tak tok guru mengajak kebaikan, siapa saja yang ajak kebaikan. Kalau mak ayah kita dia ajak kita kebaikan, mereka dapat selawat daripada makhluk-makhluk Allah, termasuk ikan-ikan di lautan. Berapa banyak ikan di laut, banyak selawat ke atas orang yang ajak orang kebaikan. Jangan lepaskan peluang ni. Ajak orang buat baik. Ajak orang buat baik. Okey ya. Selawat mereka adalah istighfar mereka, dia minta kita dapat rahmat. Itu maksudnya. Makhluk itu semua mereka keluarga Allah. Dalam hadis yang lain, al-khalqu kulluhum iyalullah. Apa maksud al-khalqu kulluhum iyalullah? Semua makhluk keluarga Allah. Maksudnya semua makhluk perlu pada Allah, dan Allah lah yang bagi pada mereka makan, minum, kehidupan. Allah support mereka. Itu maksud makhluk semua iyalullah, keluarga Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbuhum ila Allah taala anfa'uhum li iyalihi. Dan yang paling dikasihi kepada Allah taala adalah yang paling bermanfaat kepada keluarganya. Orang yang paling Allah kasih dalam kalangan hamba-hamba dia ni siapa? Iaitu orang yang paling banyak manfaat, paling banyak bagi manfaat kepada keluarga Allah. Apa maksud keluarga Allah? Makhluk-makhluk Allah. Binatang dia bagi manfaat, dia bagi makan apa semua. Tumbuh-tumbuhan dia bagi manfaat, disiram, dia elok jaga. Allah SWT. Dia jumpa pokok-pokok, dia tak kepok ikut dan. Semua dia bagi manfaat. Sama manusia dia bagi ilmu, dia bagi nasihat, dia tolong. Siapa paling banyak bagi kebaikan, manfaat pada orang lain, yang itulah orang paling Allah cinta sekali. Okey, terus. Allah SWT. Tidak mampu seorang memberi manfaat kepada makhluk Allah dengan seumpama seruan mereka mengajak pada Allah Ta'ala dengan memberitahu mereka apa yang wajib baginya daripada tauhid dan taat. Kata Imam Haddad, tak mampu seorang bagi manfaat pada makhluk Allah dengan seumpama seruan mereka mengajak pada Allah. Maksudnya apa? Yang terbaik untuk kita memberi manfaat pada orang adalah mengajak orang pada Allah dan bagi tahu tentang apa yang wajib kepada mereka, perintah-perintah Allah daripada tauhid dan taat. Dan mengingatkan mereka tanda-tandanya, iaitu kebesaran-kebesaran Allah. Allah SWT, tanda-tanda kebesaran Allah dan nikmat-nikmatnya, cerita kepada hamba-hamba Allah tentang nikmat dia supaya mereka bersyukur, dan menggembirakan mereka dengan rahmatnya, cerita ke orang tentang rahmat Allah bagi orang gembira, dan memberi amaran kepada mereka dari murkanya. Kena beri amaran pada orang, kata Allah murka kalau buat benda yang tak betul, yang jatuh pada orang yang terdedah dengannya daripada orang-orang kafir dan fasik. Sekali lagi, sesungguhnya menggalakkan aku di atas menjunjung perintah yang besar ini dan menguatkan gemarku pada menghasilkan janji yang mulia ini, yang jatuh keduanya pada ayat-ayat
dan khabar-khabar yang telah aku sebutkan tadi. Dan apa yang pada maknanya daripada apa yang tidak aku sebutkan oleh permintaan seorang saudara dari kalangan orang-orang yang hebat, yang benar pada tadbiran, yang menempuh jalan menuju kebahagiaan. Maksud Imam Haddad kata apa? Aku ini tulis risalah ini atas permintaan seseorang kerana aku nak junjung tinggi perintah Allah dan perintah Rasul. Suruh tulis, ajak kebaikan, ajak ilmu. Dia meminta aku menuliskan baginya suatu wasiat yang boleh dia berpegang dengannya. Maka aku perkenankan dia kepada demikian itu. Apa maksud berpegang? Maksud dia Habib Ahmad bin Hashim, kata salah nama dia. Dia minta kepada Imam Haddad untuk tulis satu panduan, satu pegangan untuk dia dalam hidup. Sebab dalam hidup ni bagi dia rintangan banyak suara-suara yang panggil kita untuk menyimpangkan kita daripada jalan Allah. Maka dia minta Imam Haddad tulis satu risalah, satu kitab, satu artikel, supaya dia dapat berpegang dengan risalah ini, supaya apa saja yang dijumpa dalam muka dunia yang menarik dia ke jalan sesat dapat selamat dengan kitab ni. Kitab ni panduan hidup, pegangan hidup. Maka aku perkenankan dia pada demikian itu dalam keadaan aku gemar pada apa yang telah lalu itu. Maksudnya gemar pada yang lalu tu maksudnya apa? Pada ayat-ayat yang Allah suruh. Allah memang dah suruh. Jadi aku gemarlah, aku sukalah untuk menunaikan perintah Allah, itu menulis apa yang diminta oleh orang ni. Allah SWT yang telah lalu daripada menjunjung perintah Allah dan mencapai pahala dan pada bantuan Allah Ta'ala, dan bahawa adalah dia Subhanahu Wa Ta'ala hajatku di atas mendapati apa yang dikhabarkan oleh Rasulnya darinya pada sabda Nabi SAW, siapa yang adalah dia pada hajat saudaranya adalah Allah pada hajatnya. Siapa tunai hajat orang, Allah tunai hajat dia. Dan Allah sentiasa menolong hambanya selama mana hamba itu menolong saudaranya. Tak ada nak habis kita punya mukadimah. Banyak lagi ni. Dan aku memohon Allah ampun dari Allah Ta'ala, dan tidak aku katakan sungguhnya niat itu pada meletakkan risalah ini terhad di atas tujuan yang baik ini yang jenis agama. Betapa tidak, sedangkan aku tahu apa yang ada di sisiku daripada syahwat-syahwat yang tersulit dan habuan-habuan nafsu dan kehendak-kehendak duniawi. Kata Imam Haddad, niat aku letakkan risalah ini hanya semata-mata tujuan aku untuk agama, menyebarkan agama kerana Allah. Dalam masa sama aku tahu aku ini ada syahwat-syahwat yang tersulit. Maksudnya apa? Ini tawaduk Imam Haddad. Dia kata dia ada syahwat, ada nafsu, kerana nafsu nak dunia, nak masyhur, nak orang puji karangan aku. Tapi kata dia, tetaplah aku pegang niat aku buat kerana Allah SWT. Dan tidaklah aku membebaskan nafsuku. Sungguhnya nafsuku itu amat menyuruh kepada kejahatan. Ini Al-Quran. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Nafsu itu amat menyuruh kepada kejahatan, melainkan apa yang Tuhan aku kasihan belas kepada aku. Sungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Nafsu sangat suruh kita buat jahat, kecuali nafsu yang Allah bagi rahmat, kecuali nafsu yang Allah bersihkan, kecuali nafsu yang Allah tahan nafsu untuk buat jahat, maka tak mampu nafsu untuk memesongkan kita dan buat jahat. Nafsu itu musuh, dan musuh itu tidak akan dirasakan aman darinya. Kata Imam Haddad, nafsu itu musuh. Musuh jangan kamu rasa aman dan rasa relax daripada kejahatan dia. Dia mesti nak rosakkan kamu. Kata Imam Haddad. Bahkan ia yang paling musuh daripada segala-gala musuh. Nafsu itulah musuh yang paling kuat sekali daripada musuh-musuh yang lain. Seperti mana kata Rasulullah SAW, musuh yang paling memusuhi dari kalangan musuh-musuh adalah nafsu kamu yang di antara dua lambung kamu. Maksudnya apa? Allah SWT. Musuh yang paling ketat sekali adalah nafsu kita. Yang mana nafsu itu, nafsu yang paling dahsyat sekali apa? Nafsu yang ada di antara dua lambung kamu. Itu nafsu di perut. Makan. Dan makan itulah punca buat itu, buat ini dan sebagainya. Okay, ya? Dan kata Imam Haddad lagi, bagi Allah jua susu. Saya tengok dulu kalimah Arab dia. Mana kama qala a'du ka nafsika allati baina jambayka wallahu wa la qaid haitsu tabqa nafsaka la ta'lamu.
Masalah nafs. Tak ada itu, tak ada kalimah susu atas syarat kalimah Arab tu. Ya. Bagi Allah jua, tak tahu yang tu, tak ada. Cumanya ada Allah SWT satu kata-kata, kata Imam Haddad, jaga-jaga nafsu kamu. Jaga-jaga nafsu kamu. Allah SWT. Allah SWT. Ta'arraf nafsaka la ta'man ghawailaha. Falnafsu akhbathu min 70 syaitanan. Itu ada Allahu darul qail. Okey ya. Maksudnya musuh yang paling musuhi dari kalangan musuh-musuh bukan. Jaga-jaga nafsu kamu. Jangan kamu merasa aman dari tipu dayanya. Maka nafsu itu lebih keji dari 70 syaitan. Nafsu ini sangat buruk kerana dia lebih keji daripada 70 ekor syaitan. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku bimbinganku dan pelihara aku dari kejahatan nafsuku. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung denganmu daripada aku mensyirikkan kamu sedang aku tahu, dan aku minta ampun dari kamu daripada yang aku tidak tahu. Sungguh aku awali fasa-fasa di salah ini dengan kata-kata aku pada awal setiap fasal daripadanya dan di atas kamu. Maksudnya apa? Setiap fasal Imam Haddad akan letak kalimah wa alaika wa alaika wa alaika, dan ke atas kamu itu, dan wajiblah ke atas kamu. Kamu kena macam ini, kamu kena macam ini. Hal keadaan itu bertujuan dengan demikian itu menunjukkan kepada diriku dan saudaraku yang menjadi sebab pada meletakkannya sekhususnya, dan sekalian orang yang berhenti di atasnya daripada orang-orang Islam secara umumnya. Terjemahannya agak sukar juga perkembangan pada kitab ni ya. Tapi tak apalah, Allah senang. Kita ambil penting-penting. Ada lagi apa lain? Ada lagi dua lain, esok kita sambung insya-Allah. Nanti saya semak dulu mana-mana yang terjemahan tu kurang tepat ataupun terjemahan yang tidak ada dalam kalimah Arab di atas. Nanti kita akan Allah selamat cuba betulkan balik, sebab kadang-kadang bukan salah penterjemah ni, mungkin kadang cetakan tersalah dan sebagainya. Banyak juga perkataan-perkataan kita jumpa ada sikit kesalahan dalam ejaan. Itu kadang bukan sebab kesalahan penterjemah tak. Terjemah terbaik dah, boleh terjemah, cumanya kadang-kadang terlepas pandang ataupun tersilap cetakan tersilap. Okey ya. Jadi kita akan betulkan seboleh yang mungkin lah, seboleh yang mungkin. Saya pun tak sempat nak semak banyak hari ni. Tak apa, kita berhenti dekat dulu. Esok kita semak kalimah-kalimah yang lebih tepat lah. Okey. Saya ada merujuk dua kitab. Satu kitab Arab ni. Ini ada tahqiq di sini, kitab Arab. Ini kitab Arab. Satu kitab Arab, rujuk kitab Arab. Yang kedua ni kitab terjemahan ni. Jadi kita boleh tengoklah, kita boleh check Ini kitab tahqiq Ini dah tahqiq oleh ulama. Okay, insya-Allah. Insya-Allah nanti kita cek di antara dua kitab ni macam mana yang lebih tepat. Kita masih lagi mukadimah, kita tak hurai-hurai, kita nak cuba nak baca saja macam tu. Nanti masuk fasal baru kita akan menjelaskan yang lebih detail insya-Allah. Okey, alhamdulillah pada hari ini ada tajaan yang pertama, hamba Allah Selangor, pahalanya untuk arwah ibu ayah, mertua, keluarga, ustaz Fakhur dan semua sahabat yang hadir roha asar petang ini. Tajaan yang kedua, roha asar pahala sedekah pada arwah ibu ayah dan arwah keluarga yang lain yang semoga saya sekeluarga istiqamah dan mencari ridha Allah. Hamba Allah Kelang Selangor. Amin. Semoga Allah kurniakan niatnya dan juga doanya. Yang ketiga, tajaan daripada Puan Nur Hasni Muhammad dari KL. Minta tolong doakan saya sembuh daripada gangguan halus. Semoga Allah sembuhkan dia daripada gangguan halus ataupun gangguan jin dan syaitan.
Dan suami saya akan divaksin esok. Mohon Ustaz doakan suami saya dilindungi daripada kesan sampingan vaksin. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim 3 kali sebelum ambil vaksin. Kerana vaksin ini dah banyak kes dia mudaratkan orang, ada kes kematian dan sebagainya. Jadi sebaiknya lah kita memohon perlindungan daripada Allah daripada perkara mudaratkan ini. Manfaatnya kita tak tahu, tak nampak manfaatnya. Mudaratnya ada. Allah selamat. Cumanya mintalah lindung pada Allah dengan baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim 3 kali sebelum cucuk vaksin. Dan sebaiknya esok tu nak cucuk vaksin, malam itu solat hajat, mohon kepada Allah SWT agar dipelihara daripada segala mudarat vaksin. Okey, macam tu. Macam tu saja. Dah jadi password. Naik password. Okey, seterusnya, dan semoga suami puan kita ini selamat daripada segala mudarat kesan sampingan vaksin. Saya dari Kelang Kuching Kuala Lumpur, Jalan Kuching Kuala Lumpur. Mohon Ustaz doakan yang baik-baik buat saya, ibu bapa, suami, anak, keluarga serta semua sahabat. Semoga Allah SWT memberi kekuatan, rahmat dan juga Allah SWT kebaikan, penjagaan kepada semua keluarga Puan Syahira Mustafa. Semoga Allah jadikan mereka orang yang dikurniakan kebaikan, nur iman yang sempurna dan dikurniakan Lailatul Qadar. Semua mudah-mudahan penaja kita mereka dapat keselamatan zahir dan batin, mereka terselamat dari kezaliman, daripada penipuan. Dan semoga Allah jadikan mereka orang yang bahagia dunia dan akhirat. Juga kepada kita semua yang hadir pada Roha petang ini, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa alhamdulillah. Al-Fatihah. Subhanallah. Allahumma inna bihi wa la tuwansi wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel.